Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video ni kita akan cuba bincangkan bab yang pertama, Biodiversity, Sains Tingkatan 2. Kalau kamu tengok dalam buku teks Sains Tingkatan 2 ni, bab yang pertama sekali, Biodiversity, muka surat 2. Jadi kita tengok teruslah apa yang ada dalam nota ni. Biodiversity, kepelbagaian organisma yang wujud di bumi. Jadi maksudnya semua organisma ada pelbagai lah. Ada katak, ada tikus, ada kucing. Itu yang kategori sebagai haiwan. Untuk tumbuhan pula kita ada pokok-pokok, kan? Ada pokok-pokok yang batang dia tebal, ada yang batang dia kecil, ada yang tiada batang, ada macam-macam jenis. Jadi semua jenis-jenis spesies yang ada di muka bumi ini dia pelbagai. Jadi dia dikategorikan sebagai biodiversity. Jadi apa yang mempengaruhi kepelbagaian sesuatu organisma di sesuatu tempat tu? Habitat dan iklim. Jadi ini sangat mempengaruhi lah. Sebab ada jenis-jenis organisma dia tak boleh hidup di sesetengah iklim, dia tak sesuai hidup di sesetengah habitat. Sebagai contoh katak, kan. Jadi katak ni dia agak susah nak hidup. Setahu cikgu tak boleh hidup lah dekat laut. Dekat air yang masin ni dia tak boleh hidup sebab dia akan bermasalah dengan dia punya sistem kulit, sistem pernafasan dia. Jadi dia tak boleh hidup di kawasan situ. Sebagai contoh, haiwan-haiwan air, pastinya lah dia tak boleh hidup di darat. Sebab apa? Dia memerlukan air. Dan ini akan mempengaruhi jenis-jenis spesies yang ada di sesuatu tempat mengikut kesesuaian dia. Sama ada dia sesuai nak hidup atau tidak di situ. Ciri-ciri penyesuaian untuk habitat masing-masing. Jadi dia kena sesuaikan dirilah. Tapi bagi manusia ni sendiri, hebatlah kita ni manusia. Jadi manusia ni dia penuh dengan kepandaian teknologi. Dia boleh hidup di mana-mana dia nak hidup lah. Sehingga kan angkasa lepas pun dia cuba hidup di angkasa lepas. Okey. Di dalam laut pun ada jugalah kapal selam, kan. Dia boleh hidup dalam kapal selam tu, dalam laut jugalah. Jadi manusia ni dia gunakan teknologi untuk memastikan diri dia tu dapat hidup di tempat-tempat yang agak susah untuk hidup sepatutnya bagi dia. Itu untuk manusia lah. Tapi untuk haiwan selalunya dia takkan boleh hidup kalau tempat tu tak sesuai bagi dia. Jadi kalau tempat tu sesuai, tak ada masalah. Jadi habitat, maksud habitat, tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Jadi habitat manusia ni dalam rumah lah. Selalunya habitat manusia yang sesuai ni di rumah, di darat. Kalau ikan, di air. Jadi kalau ada ikan air tawar, ikan masin, kan, ikan masin pula, ikan laut. Jadi dia ada jenis-jenis ikan juga. Ikan air tawar ni, ikan sungai ni tak bolehlah dia hidup dekat laut. Sebab apa? Sebab dia tak ada ciri penyesuaian untuk dia hidup di laut. Kalau kita letak ikan keli tu di laut, rasanya boleh hidup ke ikan keli dekat laut? Pastinya tak boleh hidup lah. Contoh, kita ada pokok kaktus, daun diubah suai jadi duri untuk kurangkan kehilangan air. Jadi pokok kaktus ni dia sesuai hidup kawasan yang panas, kawasan gurun. Sebab apa? Sebab dia ada ciri penyesuaian pada diri dia, menyebabkan dia boleh hidup di kawasan ekstrim seperti itu. Tapi kalau letak pokok-pokok lain, mungkin agak bermasalah untuk hidup. Sebagai contoh, kalau kita letak pokok bunga raya dekat kawasan gurun, susahlah nak hidup sebab bunga raya dia banyak daun. Bila banyak daun akan banyak proses kehilangan air. Jadi pokok tak boleh nak survive. Tapi untuk kaktus tu sendiri, sebabkan dia tidak ada daun atau sangat-sangat kurang daun dia boleh hidup di kawasan yang sangat-sangat panas sebab dia boleh kekalkan air yang ada dalam tubuh batang dia, tubuh badan dia lah. Kepentingan biodiversity. Kenapa kita kena jaga, pelihara biodiversity ni? Dia sebagai sumber semula jadi. Sumber semula jadi. Bila sebut tentang biodiversity ni, bukan semata-mata haiwan, ya. Kita ada kucing. Kucing tu pun ada banyak jenis, kan. Ada Bengals, ada Maine Coons, ada apa kaki pendek tu? Cikgu tak ingat lah, kan.
ada Asian leopard cat, macam-macam Siamese cat kan, kucing Siam. Kucing tu sendiri pun ada pelbagai dia punya variety walaupun di dalam spesies yang sama. Jenis kucing pun ada kucing yang big cat kan, macam harimau, macam singa dipanggil sebagai kategori sebagai big cat. Ada macam-macam jenis, pelbagai jenis. Dan ini pun bukan hanya untuk tumbuhan, untuk haiwan saja, tumbuhan pun sama. Tumbuhan pun dia pelbagai. Jadi sumber tu dia pelbagai. Dia daripada haiwan, daripada tumbuhan. Jadi pastinya ada sumber makanan. Jadi ada haiwan-haiwan. Contohnya pada hutan. Hutan kan, di hutan, contohnya hutan dekat Malaysia ni, dia punya kepelbagaian biodiversity, okey, atau kepelbagaian organisma yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat tinggi lah kalau dibandingkan dengan hutan-hutan yang lain. Sebab kita ni dapat taburan hujan yang tinggi, kemudian kadar cahaya matahari yang juga tinggi, menyebabkan banyak spesies-spesies, banyaknya organisma, banyaknya haiwan, tumbuhan dapat hidup di kawasan Malaysia ni terutamanya. Jadi dia pastinya boleh jadikan sebagai sumber makanan. Jadi contohnya macam orang asli duduk dekat hutan. Jadi dia dapatkan sumber protein dia daripada mana? Berburu lah. Dia tangkap kancil, tangkap kijang, tangkap babi untuk sumber makanan dia. Sama juga kalau orang luar. Jadi kalau dia orang nak dapatkan hasil hutan ni, nak dapatkan sumber makanan daripada hutan ni, nak berburu contohnya, nak berburu kancil ke kijang ke, dia boleh dapatkan lesen ya. Perhilitan dia keluarkan lesen lah. Kemudian ini dia melibatkan bulan-bulan tertentu sajalah. Contohnya bulan April. Contohnya suatu bulan, cikgu tak ingat lah bulan apa. Jadi boleh mohon dekat perhilitan untuk pergi berburu. Berburu kijang ke kancil ke, masuk hutan. Jadi dia dapatkan jadi sumber makanan. Kemudian ada hasil hutan di sini. Jadi hasil hutan ni macam-macam lah. Okey. Jadi hasil hutan ni kemungkinan dia nak cari akar kayu ataupun herba-herba, pokok-pokok herba. Paling mudah sekali kat orang Melayu ni, apa dia ubatan tradisional yang ada kat hutan? Kita ada tongkat ali lah, ataupun kacip Fatimah. Jadi dia nak cari dekat mana, dia masuk hutan. Jadi ada setengah-setengah orang tu dia tahu tempat ni ada tumbuhan-tumbuhan ni, ada ubatan-ubatan tradisional ni, maka dia boleh pergi ke tempat tu dan ambil untuk dijadikan sebagai ubatan tradisional dan sumber ubatan. Jadi kadang-kadang bukan ubatan tradisional saja dia ambil daripada hutan, daripada kepelbagaian tumbuhan yang ada di hutan atau di tempat-tempat lain ni, dia ambil juga sebagai sumber ubatan. Jadi mungkin ada pokok-pokok tertentu yang dia boleh jadikan ubat. Ataupun haiwan pun boleh jadi ubat juga. Contohnya lemak haiwan kan. Lemak haiwan tu boleh dijadikan gelatin, mana untuk letakkan ubat di dalam. Kalau kamu makan ubat kan, kadang-kadang kan ada warna merah putih tu kan, merah putih, dia macam gel tu kan. Dia ada jenis ubat yang dia macam serbuk tu. Cikgu nak cerita pun tunjuk susah lah kan. Tapi boleh jadikan kapsul ubat tu, dalam tu dia letak ubat. Jadi bila kamu makan nanti, dia akan pecah lah. Dia punya kulit luar dia tu, macam plastik dekat luar tu, datang daripada haiwan. Ada juga datang daripada tumbuhan. Jadi macam-macam lah. Jadi daripada kepelbagaian organisma yang wujud di muka bumi ni, dia boleh jadikan sebagai sumber ubatan. Kemudian sumber bioteknologi. Jadi macam mana bioteknologi itu nak menghasilkan sesuatu. Contohnya nak menghasilkan suatu tumbuhan yang tahan penyakit, ataupun nak hasilkan pokok jagung yang tahan penyakit. Jadi dia gunakan, contohnya lah dia ambil jin daripada haiwan lain, contohnya macam kalajengking ke, jin tu dia ambil, dia masuk dekat pokok jagung. Jadi pokok jagung tu dia tahan penyakit. Jadi dia susah nak rosak ataupun nak mati, disebabkan dia ada jin yang asing tu. Jadi mana nak dapat kalajengking tu, mana nak dapat jagung tu, dia jadi sumber bioteknologi. Dalam nak mengolah bioteknologi itu, dia ambil daripada sumber-sumber sekeliling, iaitu biodiversity. Kemudian dia juga adanya sumber bahan mentah. Jadi pastinya lah dengan kepelbagaian yang ada ni, dia jadi bahan mentah. Contohnya nak buat rumah kan. Jadi nak buat rumah, dia ambil lah pokok-pokok tertentu, dia tebang, dia jadikan kayu-kayu yang boleh membentuk rumah, jadi dapat dah rumah. Ataupun dia nak
Kayu tu tumbuhan lah kan. Sumber bahan mentah. Ada macam-macam lagi lah contoh-contoh lain kan. Cikgu tak terfikir pula kali ni. Cuma dia tak adalah susah sangat. Okay? Biodiversity ni apa? Dia adalah sumber semula jadi yang kita boleh gunakan untuk kehidupan kita seharian, untuk memastikan kehidupan kita selesa lah. Terutama sekali manusia. Jadi apa yang paling penting sebenarnya? Manusia lah. Jadi dia gunakan sumber semula jadi ni untuk keselesaan dia. Kemudian apa kepentingan biodiversity seterusnya? Kita ada perkhidmatan ekologi. Jadi dengan adanya biodiversity ni, dia akan menyeimbangkan alam. Kamu ada belajar tentang rantaian makanan kan? Okay, rantaian makanan. Jadi dengan rantaian makanan tu, dia akan memastikan organisma yang ada dalam keadaan yang seimbang. Jadi akan mandiri, kemandirian. Jadi organisma tu tanpa bantuan oleh organisma yang lain ataupun manusia terpaksa kena bantu dia ke, tak perlu. Dia boleh hidup, dia boleh makan, dia boleh teruskan kehidupan dia, hasilkan zuriat dia dan ada generasi yang seterusnya. Dan generasi tu pun dapat hidup dengan keadaan yang biasa, dapat hasilkan generasi yang seterusnya. Dia mandiri. Jadi dia di situ ada keseimbangan alam, interaksi antara organisma-organisma tu. Sebagai contoh, tumbuhan yang Tuhan ciptakan, tumbuhkan, melata di muka bumi ini akan dimakan oleh haiwan-haiwan lah. Dan haiwan ni pula dia ada pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Ada interaksi-interaksi itu. Jadi dia tak boleh ada masalah antara interaksi antara haiwan-haiwan, mangsa-pemangsa tu, sebab dia akan ganggu keseimbangan alam. Lepas tu ada kitar semula. Apa maksud kitar semula ni? Dia ada kitar karbon kan? Kitar air. Kamu dah belajar lah yang ni waktu tingkatan 1. Jadi dengan keseimbangan alam ni, dia akan pastikan tanah tu kembali subur apabila telah digunakan semua nutrien-nutrien tu oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan akan ambil nutrien. Pada waktu yang sama, bila dia dah guna nutrien, dia akan kembalikan oksigen ke udara. Okay, dia akan keluarkan melalui proses fotosintesis. Kemudian dia akan serap karbon dioksida. Lepas tu haiwan pula makan. Haiwan bila makan, haiwan akan ada respirasi, akan hasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tu akan digunakan oleh tumbuhan. Jadi dia ada kitaran di situ. Kitar semula di situ. Seterusnya, kepentingan biodiversity ni adalah jana ekonomi. Jadi ada tempat-tempat tertentu, ada banyak pokok-pokok, ada banyak air-air, ada banyaklah tempat habitat-habitat yang sangat-sangat menarik. Di situ adanya ikan-ikan yang kita boleh nampak dengan menariknya dia berenang-renang dalam air itu kan. Jadi dia jadi pusat rekreasi, jadi pusat pelancongan yang mana orang datang nak tengok. Sebagai contoh, dekat Malaysia ni terkenal dengan tapi dia. Tapi ni ada banyak nama lah. Ni kalau cikgu tak salah lah. Kalau salah, kamu boleh komen lah dekat video ni. Cikgu ni kadang-kadang tertukar-tukar juga. Jadi sebab apa? Bila banyak sangat bercakap tu, jadi kadang-kadang perkataan yang keluar tu dia tak sama dengan apa yang dipikirkan. Okay? Minta maaf lah kalau ada yang salah, kamu boleh komen, tak ada masalah. Cikgu tak ada masalah, cikgu boleh dengar apa yang kamu katakan yang cikgu salah lah, tak ada masalah. Jadi dia sebagai pusat pelancongan, jadi orang datang nak tengok. Sebagai contoh, dekat Malaysia ni ada tapi kan. Tapi ni memang unik lah. Dekat kawasan Malaysia ni, Asia Tenggara ni, jenis tapi kita yang ada putih dengan hitam tu. Okay? Kita panggil juga sebagai badak tampung, tenuk kan, cipan. Itu nama-nama lain dia lah, kalau tak salah cikgu lah. Ada juga panggil kuda pahang pun tapi juga sebenarnya. Dia nama banyak sangat. Jadi dengan adanya haiwan-haiwan biodiversity yang pelbagai ni, orang tertariklah nak datang ke Malaysia ni. Nak tengok uniknya Malaysia dengan adanya haiwan-haiwan ni. Sebagai contoh, dekat Perlis ni ada buruk kentoy. Kentoy. Ketoi ke kentoy ke, cikgu tak pastilah. Kamu boleh cek. Dia muka dia warna merah. Dia macam babun, tapi dia bukan babun. Dia buruk kentoy. Dia boleh dapat dekat Perlis dengan Thailand, lebih kurang macam tu lah. Dekat kawasan lain tak ada. Kat Pahang ke, kat Johor ke, tak ada. Dekat Sabah, Sarawak tak ada. Jadi dekat Perlis, dia makan buah kelapa sawit. Dia makan buah kelapa sawit. Bau badan dia tu macam bau badan orang tak mandi lah. Bau badan orang tak mandi. Bau hapak. Jadi dia jadi pusat rekreasi, pusat pelancongan. Orang datang nak tengok
keunikan. Contohnya ada bunga Rafflesia kan, bunga terbesar. Walaupun dia besar, tapi dia tak wangi. Dia bau macam mayat. Sebab apa? Dia nak menarik serangga masuk. Jadi dengan adanya bunga tu, pelancong-pelancong nak datang lah, nak tengok kan. Oh, kat Malaysia ni ada keunikan biodiversity dari segi bunga dia, yang tempat lain tidak ada. Jadi dia orang datang nak tengok, nak experience, nak ada pengalaman melihat satu benda yang sangat unik dekat tempat dia orang tak ada. Kemudian biodiversity lah. Jadi kepentingan dia biodiversity, flora dan fauna, penyelidikan dan latihan. Okay. Jadi contohnya orang tu dia belajar tentang biologi, belajar tentang zoologi. Jadi paling bagus sekali apabila dia kena buat kajian tentang sesuatu tumbuhan atau sesuatu haiwan, supaya nanti ilmu yang dia dapat tu lebih mendalam, lebih kuat dan lebih bagus. Kalau benda tu tak ada, dia belajar secara teori saja. Jadi kadang-kadang bila belajar secara teori ni, dia boleh keliru, dia boleh tak kuat sangat, dia ingat-ingat lupa. Tapi bila dia belajar, benda tu ada depan mata dia, dia boleh buat kajian secara mendalam, jadi dia lagi baguslah. Jadi dengan adanya biodiversity, adanya tumbuhan-tumbuhan tertentu, haiwan-haiwan tertentu, maka dia boleh jalankan penyelidikan dan latihan. Seterusnya adalah pelihara dan pulihara. Okey. Jadi kita ada di sini 12 negara biodiversity. Kita ni Malaysia salah satulah dengan kepelbagaian spesies bunga, vertebrata, invertebrata dan spesies endemik ni, spesies yang ada di situ saja, tak boleh didapat di tempat-tempat lain. Kemudian kita ada pengurusan biodiversity. Kenapa kita nak uruskan biodiversity ni? Nak memastikan haiwan-haiwan ni tak pupus. Kenapa nak pastikan dia tak pupus? Biar je lah dia pupus kan. Sebab apa? Sebab untuk anak cucu, untuk generasi yang seterusnya, untuk kajian-kajian sains yang akan datang. Jadi sayanglah suatu khazanah ni, waktu kita, generasi kita ni ada, kita dapat lihat dia depan mata kita. Kita nampak lihat dia makan macam mana, dia masuk dalam air macam mana, dia berenang macam mana, dia bergolek macam mana. Kita rasa teruja, kita dapat lihat depan mata kita haiwan tu bertingkah laku. Tapi bila masuk generasi yang seterusnya, anak-anak kita, cucu cicit kita, haiwan tu dah tak ada. Kan betapa sayangnya dia orang tak dapat nak menyaksikan keunikan spesies haiwan tu, disebabkan dia telah pupus. Jadi kita tak nak lah, kita nak uruskan bagi dia ada pada generasi ini, seterusnya dia ada, seterusnya, sehinggalah sepanjang selama-lamanya lah, pastikan generasi dia tu ada, haiwan tidak pupus. Jadi ada aktiviti manusia yang mengancam kepupusan haiwan atau tumbuhan ni. Okey. Sebagai contoh, pencemaran air. Pastinya lah kan, daripada kilang-kilang dia buang dia punya bahan-bahan hasil kilang tu, hasil buangan kilang tu, antara tempat dia nak buang dekat air. Okey. Dia buang dekat sungai lah. Jadi bila dia buang kat sungai, sungai tu tercemar dengan bahan-bahan toksik itu. Jadi bila dah tercemar, haiwan-haiwan tu nak hidup macam mana? Pastinya akan mati. Pembangunan tidak terancang. Jadi bila pembangunan tidak terancang ni, dia tak buat sistem peparitan. Dia tak ada sistem buangan sampah. Okay? Jadi bila tak ada sistem peparitan, tak ada sistem buangan sampah, tak ada sistem nak menguruskan sisa-sisa najis manusia, jadi dibuang kat mana? Dibuang kat sungai. Dia buang dekat tempat-tempat awam ni. Jadi bila buang kat sungai, buang kat tempat-tempat awam ni, dia akan menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Jadi lama kelamaan, organisma yang ada di situ pun akan terganggu. Dia akan musnah lah. Haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Contohnya dia akan buang dekat sungai. Jadi boleh buang kat sungai, ikan-ikan kat sungai tu rasanya nak boleh hidup tak? Pastinya tak boleh hidup, berlaku pencemaran. Kita pun rasa tak selesa bila rumah kita banyak sampah kan. Kita nak bernafas susah. Kita tengok nak pergi ke toilet susah. Penuh dengan sampah tak buang-buang. Jadi kita rasa tak selesa.
Kemudian ada pencemaran udara. Ini selalunya kilang lah. Lepas tu pertanian pun akan menyebabkan pencemaran udara juga. Jadi bila berlaku pencemaran udara ni, dia akan menyebabkan hujan asid. Antara salah satu kesan buruk dia adalah dia akan menyebabkan hujan asid. Sebab apa? Asap-asap gas-gas yang berbahaya dilepaskan oleh kilang-kilang ataupun debu-debu ni, ada jenis-jenis gas tu, dia bila bercampur dengan air hujan, dia dalam keadaan asid. Jadi bila dicampur dengan air hujan, dia jadi asid. Jadi bila dia bercampur dengan air hujan, gas-gas ni dia jatuh ke tanah, tanah tu akan jadi asid. Sungai akan jadi asid. Bila tanah tu dia naik keasidan dia, maksudnya semakin berasid lah. Daripada pH dia mungkin 7, dia turun jadi pH 3 atau 2. Pokok-pokok tak boleh nak hidup. Okey, pokok-pokok tak boleh hidup. Kalau tak salah cikgu, kat barat ada satu tempat dia panggil sebagai Black Forest. Mana hutan tu musnah sebabkan hujan asid. Jadi kita tak nak lah. Sebab apa? Bila hutan musnah, kepelbagaian haiwan dan tumbuhan di hutan tu turut juga musnah. Sayanglah ya, hutan tu musnah. Ada monyet duduk kat situ. Monyet tu pula jenis yang ada dekat situ saja, tapi dah musnah hutan dia. Jadi dia terpaksa nanti keluar daripada kawasan hutan tu, cari tempat perlindungan lain. Kalau dia bernasib baik, tempat perlindungan lain tu, hutan-hutan lain tu bagus untuk dia. Dia boleh hidup lah. Tapi kalau dia tak bagus, dia akan mati. Maka terhentilah generasi dia. Tidak ada lagi generasi yang seterusnya. Kemudian penebangan hutan secara haram. Jadi ini memang masalah yang juga berlaku di negara kita. Jadi hutan ni dia kena ditebang secara terancang lah. Maksudnya bila ada penebangan hutan, dia tak boleh hutan tu kawasannya contohlah 10 ekar ataupun 15 ekar. Tak boleh nak tebang semua 15 ekar sekaligus. Dia tebang dulu 1 ekar. Tebang 1 ekar, dia tanam semula kawasan tu. Naik tinggi sikit hutan tu, baru dia tebang 1 ekar yang tepinya pula. Supaya nanti bila dia tebang kawasan yang dia bila tebang 1 ekar kawasan yang mula-mula tu, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan yang ada situ, dia akan pergi berhijrah ke kawasan yang lain. Jadi maksudnya dia ada yang lagi 14 ekar, 15 ekar yang dia tak tebang tu, ada lagi habitat dia. Ini kalau dia tebang semua, haiwan tu nak pergi mana? Sebab tu kadang-kadang dia ganggu tempat manusia, habitat manusia, kebun-kebun manusia. Sebab apa? Kawasan tempat tinggal dia telah diganggu. Jadi manusia ni zalim sungguh. Okey, tak cukup dengan tempat kita eksploitasi, kita ganggu tempat dia. Kemudian bahan kimia. Jadi ada bahan-bahan kimia tertentu yang boleh mencemarkan tanah. Sebagai contoh di pertanian ni bila dia guna terlalu banyak baja, tak terkawal, baja ni dia akan mengalir ke sungai. Ataupun dia menggunakan terlalu banyak racun serangga, bila hujan, racun serangga ni akan kena pada tumbuhan, kena pada tanah. Jadi bila air itu mengalir, akan masuk ke mana? Masuk ke sungai. Jadi bila dia masuk ke sungai, nak tak nak, sungai itu akan turut tercemar. Disebabkan oleh baja-baja yang digunakan terlampau banyak, tak terkawal. Racun-racun serangga yang digunakan terlalu banyak, tak terkawal, mencemarkan air sungai itu. Jadi sungai itu akan matilah. Ikan-ikan sepat, ikan haruan, ikan keli. Jadi kemungkinan nanti 50 tahun akan datang, anak-anak kamu pun tak tahu apa dia ikan keli, apa dia ikan haruan, ikan sepat. Ataupun ikan laga kan, tak tahulah cikgu. Banyak jenis ikan lah dekat sungai-sungai ni. Habis semua. Mati disebabkan oleh eksploitasi penggunaan baja, bahan kimia yang terlampau banyak oleh manusia tu sendiri. Kemudian kita ada penangkapan ikan tidak terkawal. Jadi ditangkap sebanyak-banyaknya. Sehingga kan dia tak biarkan ikan tu dalam keadaan dia nak membiak dulu. Biarlah dia biak dulu. Ini tak, anak yang kecil pun diangkat juga. Habis dijualnya. Yang patut yang kecil tu dilepaskan lah. Supaya nanti dia membesar, dia membiak, jadi banyak lagi ikan tu. Jadi maksudnya dia ada proses daripada satu generasi ke satu generasi. Ini tak, anak ke, cicit ke, cucu ke, yang baru lahir ke, dia angkat semua, dia tak lepaskan, biar je mati. Jadi dia penangkapan ikan tidak terkawal.
Apa kesan buruk dia? Kesan aktiviti ni, pastinya dia ganggu kitaran semula jadi. Rantaian makanan, jaringan makanan semua akan terganggu. Sebagai contoh, dia dah pergi tebang semua hutan yang ada. Habis gajah-gajah nak makan apa? Habis dah daun-daun, tak ada apa daun dah. Dia gajah apa? Dia masuk kampung lah. Dia masuk kampung, dia pergi dapur orang. Ataupun kadang-kadang dia terkejut. Kan, hutan dia dah habis makanan, dia buat ada pula kampung orang, dia terkejut masuk dalam kampung kan. Nak cari makan pun tak ada. Jadi dia mengamuk. Bila dia mengamuk, habis dia rempuhnya kampung tu dan ramai yang akan mati. Akhir sekali, gajah tu turut mati jugalah. Sebab apa? Bila ada gangguan daripada hidupan liar ni, pelihatan akan datang. Pastinya pelihatan akan musnahkanlah benda-benda yang mengganggu manusia. Sebab manusia tu yang paling penting sekali. Nyawa manusia ni yang paling berharga sekali. Nyawa gajah tu tak berharga. Jadi kemungkinan gajah tu akan ditembak mati. Amat-amat sedih sekali. Itulah manusia. Dia punya tamak dia, habis hutan ditebang, gajah tu dah tak ada tempat tinggal, akhirnya dia ganggu manusia, dia akan matilah disebab dia ganggu. Padahal manusia tu dulu yang tebang hutan dia, menyebabkan habitat musnah. Haiwan dan tumbuhan pupus. Jadi tak salah cikgu ada badak Sumatera kan. Jadi badak Sumatera ni badak yang kecil sikit lah berbanding badak-badak yang kamu tengok tu. Jadi dengar cerita pun dah tinggal beberapa ekor ataupun dah pupus, dah tak ada dah. Sayang lah ya. Kan, unik. Kita duk nampak badak yang besar-besar kan. Ini badak ni comel kecil je. Ada di Asia ni. Okay, Asia Tenggara ni. Tapi disebabkan oleh pemburuan haram, manusia-manusia yang tak berperi kemanusiaan ni lebih teruk daripada haiwan sendiri, mereka ni diburunya, dibunuhnya. Dikatakan dia punya tanduk tu ada nilai ubatan tradisional. Cikgu pun tak pastilah. Sayang ya. Akan menyebabkan kehilangan biodiversity, ancam tempat tadahan hujan. Jadi hutan tu sendiri adalah tempat tadahan hujan. Maksudnya bila hujan datang, dia akan alirkan air hujan tu masuk ke sungai. Tapi bila dah tidak ada tadahan hujan, air sungai itu mengalir, dia akan bawa bersama dengan tanah-tanah dia. Tanah-tanah di hutan tu, sebab hutan dah tak ada. Jadi bila dia, sebab apa? Hutan ni akar dia tak akan cengkam tanah, menyebabkan tanah tu dalam keadaan yang kukuh. Tapi bila air hujan datang, hutan dah tak ada, tumbuhan dah tak ada, dia akan bawa sekali bersama dengan tanah-tanah hutan tu masuk ke sungai. Jadi sungai akan mencetek ataupun dia tak dalam lagi. Jadi bila dia turun saja sungai tu daripada satu kawasan atas ke kawasan bawah, air sungai yang berlumpur tu akan sangat-sangat deras dan sangat-sangat banyaklah, akan menyebabkan banjir lumpur. Dan pastinya dia akan menyebabkan banjir lah. Kemudian kita ada kaedah pelihara dan pelihara. Okey. Pelihara ni kita pelihara lah. Contoh kita bela kucing. Kita pelihara lah dia, kita bagi makan dia. Okey. Kita pastikan dia hidup sihat. Ada juga pelihara ni kita taklah bagi makan dia, tapi kita pastikan dia punya tempat makan tu terjaga. Kita pelihara jugalah. Sebagai contoh hutan, kita gazetkan hutan simpan. Ataupun hutan ni tak boleh ditebang. Jadi kita pelihara jugalah, kita jaga habitat dia. Jangan sesiapa ganggu habitat dia. Tak boleh masuk, tak boleh tebang pokok, tak boleh ganggu. Jadi kita pastikan ada pelihara. Kita pelihara habitat dia tu, tak diganggu. Pelihara pula, mungkin dia dah hampir pupus. Jadi bila hampir pupus, kita belah seekor, dua ekor. Jadi kita pastikan dia banyak. Ataupun dia duduk kawasan satu tempat, pokok-pokok yang dia selalu makan, buah-buah yang selalu makan tu tak ada dah. Jadi kita pergi tanam buah-buah, pokok-pokok yang ada dekat situ, supaya nanti dia ada makanan-makanan dia yang dia suka. Supaya dia dapat terus hidup, rasa dia selesa dan dia boleh beranak pinak, bergenerasi di situ. Kita cuba banyakkan dia punya spesies bilangan dia. Jadi kaedah pelihara dan pelihara ni macam mana nak buat? Melalui pendidikan lah. Kita kena faham lah sesuatu jenis tumbuhan tu
apa dia punya persekitaran yang bagus untuk dia. Tanah dia macam mana, udara dia macam mana, barulah kita boleh biak banyakkan dia. Kemudian kena urus dengan bijaksana. Macam tengok penebangan hutan. Penebangan hutan yang secara sistematik lah. Tak boleh ada je hutan tebang semua. Tak boleh. Okay? Kalau nak tebang hutan juga, terpaksa juga nak dapatkan ekonomi untuk negeri, sesuatu negeri, penebangan hutan secara terancang. Dan kena ada penanaman semula. Dan kita kuasa undang-undang lah. Pastinya ada undang-undang. Sebagai contoh, perhilitan pun ada undang-undang. Jadi orang tak boleh sesuka hati masuk hutan dan pergi tembak apa haiwan yang ada dalam hutan tu. Tak boleh ya. Kamu kena ada lesen dan kena minta kebenaran dulu daripada jabatan-jabatan tertentu lah. Dan pastinya ada jugalah orang-orang yang tak ikut undang-undang ni. Dan kerajaan kena pastikan dia punya kuat kuasa undang-undang, dakwa, tangkap orang yang melanggar undang-undang ni. Kemudian ada pusat perlindungan. Okey, pusat perlindungan. Jadi ada pusat perlindungan ni, perlihitan jugalah. Perlihitan dia akan pusat perlindungan. Okey. Kemudian ada hutan simpan. Cikgu takut cikgu confuse saya. Dia sebab cikgu ajar biologi, sains kan. Dia ada jabatan hutan, jabatan perhilitan. Hutan ni dia jaga hutan lah. Perhilitan ni selalunya melibatkan haiwan-haiwan liar ni ya. Okey. Kalau cikgu tertukar, kamu bagi tahu, tak ada masalah. Cikgu pun manusia juga, tak adalah 100% betul. Ini sebenarnya untuk bantu tingkatkan kefahaman kamu. Kemudian ada tapak semaian. Jadi kita semaikan anak-anak pokok untuk kita banyakkan lagi. Seterusnya kita masuk pada pengelasan. Jadi pengelasan biodiversity ni bolehlah kita kategorikan organisma dan tumbuhan. Jadi organisme ni terdapat juta organisme. Ada macam-macam lah organisme. Perlu kaedah yang jelas untuk pengelasan. Pastinya lah macam mana kita nak kelaskan. Ini dalam kategori kucing. Jadi walaupun kita nampak dia besar, tapi sebenarnya di dalam kategori kucing lagi lah. Okay? Ini kita nampak dia kat yang lain, hidup kat air. Macam mana kita nak kategorikan dia tu adalah ikan. Jadi dia ada kaedah tertentu untuk pengelasan. Jadi kenapa kita nak buat pengelasan ni? Supaya kajian, mudahkan kajian dan rujukan. Jadi bila orang lain dekat tempat lain jumpa, rupanya ni ada dah orang buat kajian. Dia dah bagi nama. Jadi tempat yang dia jumpa tu dekat mana. Jadi mudahlah. Kalau tak ada buat pengelasan tertentu, jadi keliru nanti. Betul ke? Ada orang buat kajian dah ke? Ada orang bagi nama dah ke? Siapa yang jumpa dulu? Kemudian siapa yang jumpa? Siapa yang buat kajian tentang kita hidup dia? Jadi kalau benda tu tak dikelaskan dengan cara saintifik, ini akan mengelirukan dunia sains. Dunia sains akan jadi haru biru kalau tidak ada sistem pengelasan yang sistematik ini. Jadi, dia kelaskan macam mana mempunyai ciri-ciri sempurna. Contohnya manusia. Manusia ada hidung, ada telinga, ada mata, ada kepala. Kemudian kita boleh berfikir. Dan kita bina lah bangunan-bangunan kita ni, rumah-rumah kita, kita punya negara. Jadi, kelaskan sebagai manusia, Homo sapien. Jadi bila dikelaskan sebagai Homo sapien, kita duduk dalam kumpulan kita. Kalau monyet pun sama juga. Dia ada ciri-ciri sempurna yang dikelaskan, dikumpulkan, dikumpulankan dengan yang sama. Boleh ya? Jadi dikelaskan mengikut ciri-ciri sempurna. Jadi organisme terbagi pada dua. Kita ada invertebrata, kita ada vertebrata. Invertebrata ni tidak tulang belakang. Vertebrata ni ada tulang belakang. Invertebrata ni tidak tulang belakang tu maksudnya dalam badan dia tu dia tidak disokong oleh tulang. Dia sama ada sistem sokongan badan dia tu, otot-otot dia tu melekat pada kulit luar dia atau cengkerang luar dia. Itu invertebrata. Okey, ataupun nanti cerita lah kulit luar dia. Untuk vertebrata pula dia ada tulang dalam. Macam manusia lah, paling mudah sekali. Kalau kamu buka kan, kamu jatuh terkena pada sesuatu besi tu, terkoyak kulit tangan kamu. Bila terkoyak kulit tangan kamu, nampak putih kat dalam tu ada tulang.
Jadi tulang tu ada kat dalam kulit tu kan, dalam isi tu. Maksudnya tulang kamu ada dalam badan. Okey. Jadi dia tulang belakang. Untuk invertebrata ada terbahagi kepada dua, iaitu berkaki, tidak berkaki. Berkaki pula ada dua pasang. Contohnya dua pasang ni apa? Dua pasang ni maksudnya ada 4 kaki lah. Iaitu kutu air, water strider. Kalau kamu pergi dekat kolam-kolam tasik-tasik kan, kamu tengok atas tu ada kutu air, water strider. Ada 4 kaki saja. Dan ada juga jenis-jenis kutu lah. Dia 4 kaki juga. Atau 2 pasang. Kemudian ada yang jenis 3 pasang. 3 pasang ni paling mudah sekali serangga. Macam mana nak bezakan serangga dengan yang lain-lain ni? Serangga ni ciri utama dia mesti dia ada 6 kaki. Boleh ya? Jadi labah-labah ada berapa kaki? 8. Labah-labah serangga ke tak? Dia bukan serangga. Labah-labah bukan serangga. Boleh ya? Labah-labah bukan serangga. Jadi serangga dia bukan selalunya, majoriti dia adalah 6 kaki. Kecuali water strider. Tadi water strider tu serangga. Tapi dia ada 4 kaki saja. Kemudian ada yang lebih contohnya labah-labah, udang, lipan, lebih ada kaki dia. Tapi dia punya sistem sokongan dia tu adalah kulit luar dia atau cengkerang luar dia. Jadi maksudnya nyamuk yang kamu duk tampar tu, dia tak ada tulang lah kat dalam dia. Jadi sistem sokongan dia akan melibatkan kulit dia. Kemudian ada badan bersegmen, iaitu tanpa kaki, cacing pita. Cacing kan, dia sebenarnya cacing ni dia hidrostatik. Sokongan dia tu adalah melibatkan air yang ada kat dalam badan dia untuk pergerakan dia lah. Kemudian ada juga tanpa segmen siput. Dia tanpa kaki lah, siput tak ada kaki kan. Kemudian kita ada vertebrata yang tulang belakang. First sekali kita ada mamalia. Jadi mamalia ni berdarah panas, juga dipanggil sebagai Homo eutherma. Okay, berdarah panas. Apa maksud berdarah panas? Maksud berdarah panas ni darah dia stabil. Pergilah kat mana pun, cuaca paling sejuk dalam dunia, negatif 200 darjah Celsius. Cikgu tak pastilah ada ke tak ya, negatif 200 darjah Celsius. Tapi memang ada tempat-tempat tu memang sangat-sangat sejuk. Kalau kamu buka tu kan, baju kamu ke tangan kamu ke kan, boleh beku teruk lah kat situ. Jadi macam mana sejuk pun keadaan tu, macam mana panas pun keadaan tu, suhu badan akan tetap normal. Maksudnya kalau manusia ni 36.9, dia tak boleh berubah. Dia kena pastikan, tubuh badan akan pastikan suhu tu pada keadaan yang sama, tak boleh berubah. Kalau berubah tu bahaya kepada tubuh badan kita. Bahaya pada tubuh badan kita. Kemudian badan dia berambut dan berbulu. Manusia ni pun berambut berbulu lah, tapi dia ikut orang lah. Jadi ada setengah orang tu memang dia bulu banyak lah. Ada setengah orang dia tak berapa nak berbulu. Kemudian dia lahirkan anak. Contohlah paling mudah manusia lahirkan anak. Ini kita ada tenggiling, platypus. Bernafas melalui peparu, persenyawaan dalam. Apa maksud persenyawaan dalam? Kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Persenyawaan ada 2 jenis, persenyawaan dalam dan luar. Jadi manusia selalunya dia persenyawaan dalam. Selalunya persenyawaan dalam. Kecuali lah kalau dia ada masalah, dia boleh buat persenyawaan luar. Ada dalam kamu belajar dalam tingkatan 1 tu. Tapi selalunya majoriti secara semula jadi dia persenyawaan dalam. Maksudnya zigot tu dia masuk ke dalam ovum, dia berlaku persenyawaan di situ apabila ada 2 cantuman nukleus. Okey, ataupun mudahnya sperma tu masuk ke dalam ovum lah persenyawaan. Dalam badan wanita. Tapi kalau persenyawaan luar, dia berlaku persenyawaan tu di luar. Dilepaskan sperma di luar, telur di luar. Jadi dia bersenyawa, telur sperma tu masuk dalam telur dekat luar, bukan dalam badan. Boleh ya? Ni ulangan lah. Kemudian kita ada burung. Jadi burung ni sama juga berdarah panas, Homo eutherma. Badan diliputi oleh bulu pelepah. Badan diliputi oleh bulu pelepah. Burung kan, kamu biasa nampak lah pastinya. Kamu keluar rumah tu kadang-kadang dekat dawai-dawai elektrik yang tergantung di depan rumah kamu ada burung. Jadi burung tu kamu nampak dia ada bulu pelepah. Pastinya burung bertelur, bernafas melalui peparu, sama juga macam manusia.
berparuh, persenyawaan dalam. Tak susah sangat. Lebih kurang manusia jugalah. Kemudian kita ada ikan. Ikan berdarah sejuk. Poi kiloterma. Darah sejuk ni maksudnya dia suhu badan dia akan ikut keadaan sekeliling. Jadi dia tak macam manusia lah. Manusia kena stabil. Suhu yang itu tak boleh berubah, kena pastikan dalam keadaan yang sama. Badan dia bersisik dan berlendir. Jadi kalau kita pegang ikan kan, dia bersisik dan berlendir. Tapi majoriti ikan memang bersisik dan berlendir. Tapi ada juga ikan yang tak bersisik. Ya. Cikgu tak pastilah betul ke tidak ya. Tapi kalau kamu makan ikan keli tak bersisik kan. Ada tak mak ayah kamu pergi buang dia punya sisik luar tak kan. Kita goreng dia tu, buh dan minyak panas, buh kunyit dulu semua lah, buang-buang isi perut dia, buh terus. Jadi keli tak ada sisik. Tapi badan dia berlendir lah. Jadi kenapa dia bersisik dan berlendir? Supaya dia senang bergerak dalam air. Ikan bertelur, bernafas melalui insang. Okey, ikan. Jadi kategori ikan ni dia bernafas melalui insang. Tapi ada juga kita panggil ikan tapi dia tak bernafas melalui insang. Dia ada peparu. Cikgu tak nak ceritalah benda-benda yang unik ni. Dia ada dalam spesies-spesies ikan ni ada unik-unik tertentu ni, atau spesies-spesies tertentu ni dia duduk macam ikan tapi dia tak dikategorikan sebagai ikan. Mempunyai sirip dan ekor untuk berenang. Dia persenyawaan luar. Maksudnya yang jantan akan keluarkan telur dia kat luar, yang betina akan keluarkan telur dia kat luar. Dekat luar tu berlaku persenyawaan. Kemudian amfibia berdarah sejuk, poi kiloterma, badan berkulit lembap. Jadi paling mudah sekali amfibia ni dia katak lah. Okey. Bertelur, anak bernafas melalui insang, dewasa nafas melalui peparu, nafas melalui kulit, persenyawaan luar. Cikgu tertinggal ni satu, iaitu reptilia. Okay, dalam nota ni cikgu tertinggal reptilia. Jadi kamu boleh muka surat 10. Okay. Muka surat 10 dalam buku teks reptilia. Jadi cikgu baca adalah ya. Jadi reptilia ni dia poi kiloterma. Dia sama jugalah poi kiloterma. Poi kiloterma tak besar sangat kan, nanti kamu tak nampak. Poi kiloterma ni muka surat 10 dalam buku teks ya. Cikgu baca tentang reptilia. Menghasilkan telur yang bercangkerang. Jadi telur dia bercangkerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Jadi kita ada contoh dekat situ. Reptilia dia ada penyu, iguana, ular dan buaya. Okay, muka surat 10 ya. Sekali lagi muka surat 10. Cikgu baca sekali lagi. Reptilia poi kiloterma, iaitu berdarah sejuk. Darah ini ikut pada persekitaran. Menghasilkan telur yang bercangkerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Contohnya haiwan kita ada iguana, kita ada penyu, ular, buaya. Contoh ikan. Dalam buku teks ni dia ada tulis ikan jenis apa. Kita baca pilah. Lagi, ikan kerapu, ikan badut, ikan belut. Kan? Belut ni tak ada sisik kan? Kemudian burung. Burung ada burung raja udang, burung hantu, itik. Itik pun burung jugalah, walaupun dia tak sehebat burung-burung yang lain terbang dengan gagahnya di udara, tapi di dalam kategori burung. Mamalia ni manusia lah, tenggiling, platipus. Okay. Kemudian kita pergi kepada tumbuhan. Tumbuhan ada terbahagi pada dua jenis, berbunga dan tidak berbunga. Jadi untuk berbunga ada tumbuhan dicotyledon, tumbuhan monocotyledon. Apa maksud tumbuhan dicotyledon? Daun dia berurat, biji benih dia ada 2 cotyledon. Yang ni kamu tengok pada pembiakan dulu. Di pembiakan dulu ada yang cotyledon ni, biji benih tu. Cotyledon ni dekat mana? Jadi tolong ingat baliklah. Cikgu tak naklah refresh.
untuk kamu ya. Kamu ingatkan semula lah. Batang keras berkayu. Ni ciri utama dia lah, batang keras berkayu. Dia 2 cotyledon. Kemudian berakar tunjang. Seterusnya kita ada monocotyledon. Dia hanya 1 cotyledon saja, berurat selari, batang lembut, berakar serabut. Okey. Daun berurat, banyak urat. Tapi ada jenis daun ni dia urat selari. Okey, urat selari. Tak salah cikgu macam tebu kan? Ada tak contoh dalam buku teks? Dalam perbezaan monocotyledon dengan dicotyledon, muka surat 13. Jadi kamu boleh tengok dekat dalam muka surat 13. Buku teks penting lah ya. Sumber terbaik untuk kamu adalah buku teks lah. Okay, tolonglah baca. Jadi untuk dicotyledon, daun berurat. Daun berurat tu ada yang berakar tunjang tu, ada kat muka surat tu kan. Okay. Kemudian yang tepi dia tu ada macam pokok tebu. Muka surat 13 tu daun dia berurat selari. Kemudian kita ada yang tidak berbunga, contoh lumur conifer, paku pakis. Jadi habis untuk bab yang pertama. Kalau kamu ada terjumpa cikgu tertukar ke tersalah, boleh bagi tahu. Cikgu betulkan video ni, cikgu upload semula. Okey, terima kasih.